Baik, kita akan mulakan kuliah kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini, di mana kuliah pada setiap hari Selasa kita bertemu di Masjid Qasim. Namun pada ketika sedikit break ini kita dapat bertemu di alam maya di Facebook Live. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat, berbagai-bagai nikmat. Nikmat kesihatan, nikmat keimanan, nikmat yang begitu banyak sekali. Walaupun kita diuji dengan beberapa ujian, sesungguhnya ujian-ujian itu kalau kita renungkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ujian-ujian itu hanyalah sedikit. Baik. Kita menyambung perbincangan kita untuk pengetahuan jemaah-jemaah yang mungkin tidak mengikuti kuliah kita di Masjid Qasim selama ini. Kuliah kita di Masjid Qasim kita menggunakan kitab Fiqhus Sunnah, dan hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan kita di muka surat 354. Sebelum ini alhamdulillah kita telah pun masuk dalam membincangkan, kita telah bincangkan mengenai rukun-rukun solat, kita telah bincangkan mengenai beberapa perkara-perkara yang disunatkan solat dalam ketika solat. Jadi mereka-mereka yang ketinggalan kalau miss dalam bab rukun-rukun solat, Puan Safura ada buat recording, boleh pergi YouTube untuk search pengajian-pengajian kita yang lalu. Dalam bab perkara-perkara yang disunatkan ketika solat itu, alhamdulillah kita telah pun masuk dalam beberapa perkara. Sebagai contoh, bagaimana mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, waktu-waktu yang kita disunatkan mengangkat tangan dalam pergerakan solat. Sebagai contoh, di sana ada 4 waktu kalau kita ingat. Bila kita mengangkat tangan dalam solat, kita mengangkat tangan dalam solat ketika kita pertama ketika takbiratul ihram, kemudian kedua ketika kita bertakbir berdiri nak pergi rukuk, kita angkat tangan. Yang ketiga daripada rukuk naik ke atas, kita nak i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita angkat tangan. Dan yang keempat, selepas daripada tasyahud awal, rakaat kedua kita nak pergi rakaat ketiga, itu juga kita angkat tangan. Maksudnya di sana ada 4 tempat di mana seseorang itu disunatkan mengangkat tangan ketika bertakbir, bergerak. Pertama apa? Ketika takbiratul ihram, kedua ketika nak rukuk, ketiga ketika kita bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, itu 3 tempat. Dan yang keempat adalah ketika kita bangkit daripada rakaat kedua, ketika bangkit daripada tasyahud awal. Itu adalah 4 tempat yang kita disunatkan mengangkat tangan. Selain daripada itu, kita tak disunatkan mengangkat tangan. Perkara-perkara itu telah kita kupaskan bersama, alhamdulillah. Kemudian kita bincangkan pula, kita sekarang sedang bincangkan perkara-perkara yang disunatkan, bukan yang wajib. Perkara-perkara yang rukun, yang wajib telah kita kupaskan. Membaca Fatihah telah kita kupaskan. Perkara-perkara yang disunatkan seterusnya adalah membaca surah selepas membaca Fatihah. Jadi selepas kita membaca Fatihah, kita disunatkan membaca surah. Kita disunatkan membaca surah apa? Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan. Kita disunatkan membaca apa juga surah. Kita boleh membaca surah sepenuhnya, kita boleh membaca sebahagian surah dan sebagainya, diperbolehkan, alhamdulillah. Baik, namun apabila kita mengatakan tentang kita diperbolehkan membaca surah-surah, apa juga surah yang ingin kita baca, Rasulullah SAW ada melazimi membaca beberapa surah. Hari ini kita meneruskan perbincangan di muka surat 354. Ya.
354. Jadi barang siapa yang ada kitab, kita buka kitab kita, muka surat 354. Ya. Baik, muka surat 354 adalah masalah bacaan surah ketika solat zuhur. Apakah surah-surah yang disunatkan atau apakah surah yang seringkali Nabi SAW membaca ketika solat zuhur? Jadi kita lihat penulis Al-Imam Said Sabiq rahimahullah mengatakan, ada kalanya Nabi SAW memanjangkan bacaan surah ketika mengerjakan solat zuhur. Ini seperti mana yang digambarkan oleh Abu Sa'id dalam kata-katanya, apabila solat zuhur hendaklah dimulai, seseorang sempat pergi ke Baqi'. Apabila solat zuhur hendak mulai, ada seseorang sempat pergi ke Baqi', qada hajat, pulang ke rumahnya, berwuduk. Setibanya di dalam masjid, dia masih sempat lagi mengerjakan rakaat pertama. Secara kebetulan, Nabi SAW memanjangkan bacaan surah pada waktu itu. Jadi di sini kita dapat lihat, apakah bacaan yang Nabi SAW sering kali membacanya. Nabi berbeza dalam membaca surah selepas solat, ketika solat fardu, selepas membaca Fatihah. Kadang-kadang Nabi membaca surah yang panjang, kadang-kadang Nabi membaca surah yang pendek. Namun, kalau kita katakan Nabi membaca surah itu baru panjang, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika solat zuhur itu Nabi jadi imam, ada seseorang dia tinggalkan Masjid Nabawi pergi perkuburan Baqi'. Kalau kita yang pernah pergi umrah, kita dapat tahu bagaimana Masjid Nabawi, kemudian kubur Baqi' di sana, beliau itu qada hajat. Selepas qada hajat, beliau pulang, berwuduk, kemudian masuk balik ke dalam masjid. Selepas masuk balik ke dalam masjid, masih dapat bersama-sama Nabi SAW rakaat pertama. Subhanallah. Cuba kita bayangkan betapa panjangnya Nabi SAW mendirikan solat rakaat pertama itu. Kalaulah daripada Masjid Nabawi sampai pulau perkuburan Baqi' tu agak-agak berapa jauh? Mungkin daripada Masjid Qasim sampai Kembangan MRT. Gitulah lebih kurang. Jadi kalau contohlah ya, seseorang itu pergi Masjid Qasim, tunaikan solat, kemudian tinggalkan masjid, pergi ke Kembangan MRT, berqada hajat, kemudian pulang ke rumah yang berdekatan, berwuduk, kemudian pulang balik ke Masjid Qasim, Nabi SAW masih lagi pada rakaat pertama. Subhanallah. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi maksudnya para jemaah, kalau dapat, walaupun kita katakan kita boleh tunaikan, kita boleh membaca apa juga surah selepas Fatihah, tetapi kalau mampu kita baca surah-surah yang panjang sedikit. Kita cuba hafal surah-surah yang panjang. Demikianlah panjangnya Nabi SAW membaca bukan qiyamul lail, tetapi pada solat zuhur. Subhanallah. Kita sambung. Penulis mengatakan, ketika mengerjakan solat zuhur, kadang-kala Nabi SAW membaca surah yang panjang dengan bacaan, contohnya surah As-Sajadah, surah Al-A'la, surah Al-Ghashiyah, surah Al-Buruj dan surah Tariq. Jadi maksudnya para jemaah, kalau mampu, kita cubalah baca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, atau surah Al-Ghashiyah, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Ini semua contoh-contoh para jemaah surah-surah yang Nabi SAW baca. Jadi solat zuhur, Nabi tak baca Inna a'tainakal kautsar, tak baca Qul huwallahu ahad. Tapi surah Al-A'la, surah Al-Ghashiyah, kadang-kadang surah Sajadah. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung perbincangan. Penulis mengatakan, ketika mengerjakan solat asar pula, panjang bacaannya adalah separuh daripada bacaan solat zuhur yang panjang, atau sama dengan solat zuhur bacaan yang pendek. Jadi kadang-kadang Nabi baca zuhur panjang. Panjangnya zuhur macam mana? Yang kita katakan tadi, kalau ada sahabat pergi ke Pulau Baqi', qada hajat, pulang ke rumah, berwuduk, masih dapat rakaat pertama. Begitu panjang. Kalau solat asar, Nabi pendekkan sedikit. Pendekkan sedikit maksudnya kadar bacaan Nabi adalah separuh kalau dibandingkan dengan Nabi baca solat zuhur yang panjang, atau kadang-kadang Nabi baca solat zuhur yang pendek, lebih kurang samalah. Asar dan zuhur.
Pendeknya apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Ini contoh. Demikian para jemaah bacaan-bacaan Nabi SAW. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita sambung muka surat 355. Bacaan ketika solat maghrib. Jadi penulis mengatakan, dalam masalah solat maghrib pula, ketika Nabi SAW mengerjakan solat maghrib, terkadang baginda membaca surah Al-A'raf. Ya. Kadang-kadang Nabi SAW baca surah Al-A'raf pada 2 rakaat pertama. Dan kadang-kadang membaca surah Al-Thur. Kadang-kadang surah Al-Mursalah. Jadi Nabi tak baca inna a'tayna rupanya. Nabi tak baca qul a'udzu birabbil falaq. Menjadikan kelaziman. Tetapi Nabi SAW membaca surah-surah yang panjang pada solat maghrib. Imam atau Abu Umar bin Abdul Bar berkata, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya baginda membaca surah Al-A'raf, surah As-Saffat, surah Ad-Dukhan, surah Al-A'la, surah Az-Zaitun, surah Al-Falaq, kadang-kala surah An-Nas, surah Al-Mursalah dan beberapa surah-surah pendek yang lain ketika mengerjakan solat maghrib. Kesemua itu berdasarkan keterangan hadis-hadis yang masyhur dan hadis-hadis yang sahih. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat kalau sekiranya kita solat di rumah, bukan pada bulan Ramadan lah. Kalau pada bulan Ramadan kita nak baca contohlah ya, pada bulan Ramadan apa yang baik? Saya sarankan pada bulan Ramadan kalau dapat ketika kita nak berbuka puasa, sebaiknya sebelum azan semua telah pun berwuduk. Itu yang baik. Sebelum azan kita telah pun berwuduk, lagi baik kalau dapat sama ada kita nak duduk kat sejadah ke, nak duduk sambil berzikir, berdoa. Kerana itulah saat-saat yang terakhir sebelum kita berbuka puasa. Kemudian apabila telah dilaungkan azan, kalau dapat kita batalkan puasa kita dengan makan kurma, kemudian minum air putih. Satu hari kita dah tak makan dan minum, sebaiknya jangan minum air sejuk. Kita minum air suam. Jangan minum air gas. Jangan minum sejuk-sejuk. Bandung semua tinggalkan dulu. Kita minum air warm water, kemudian kita minum. Kita makan dan minum dengan makan kurma, minum air putih. Kalau ada bubur masjid atau sebagainya, silakan. Kemudian selepas itu kalau dapat kita berhenti makan dan minum, kita tunaikan solat dulu. Kenapa kita tunaikan solat dahulu? Para jemaah yang dirahmati Allah, tubuh badan kita satu hari berehat. Jadi memandangkan satu hari tubuh badan kita rehat, tak makan, tak minum, kita jangan terus makan banyak-banyak. Itu yang buat kadang-kadang kita lihat waktu kecil-kecil dulu tu, lepas buka puasa sakit perut. Tu tak kecil-kecil lah. Sekarang yang besar-besar tu pun kadang-kadang lepas buka puasa komplain sakit perut. Kenapa sakit perut? Kerana awak satu hari tak makan. Terus awak on engine, terus makan senak hati. Macam mana tak sakit perut? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau dapat kita disiplinkan diri kita. Jadi memandangkan perkara itu, apa yang kita boleh lakukan sebelum azan kita dah berwuduk. Jadi selepas kita batalkan puasa, kita tunaikan solat berjemaah atau kita tunaikan solat maghrib. Selepas tunaikan solat maghrib, solat fardu maghrib, solat sunat 2 rakaat, alhamdulillah baru nikmati juadah. Badan kita, enjin kat perut kita pun dah mula bergerak. Alhamdulillah. Kemudian nikmatilah juadah. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Pada ketika itu tak payahlah imam pula baca surah Al-Baqarah. Kalau imam baca surah Al-Baqarah, makmum tak khusyuk nanti. Contoh. Jadi kita boleh ringkaskan. Pada ketika itu nak baca qul a'udzu birabbil falaq boleh, nak baca qul a'udzu birabbin nas boleh, nak baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, baca surah-surah yang ringkas, kita baca ringkas kerana kita nak nikmati juadah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi luar daripada bulan Ramadan, apabila kita katakan luar daripada bulan Ramadan, surah apa yang Nabi SAW baca ketika solat maghrib, demikianlah seperti mana telah disebutkan, Nabi SAW membaca surah-surah yang panjang. Contoh. Cuma dalam perkara ini kita kena lihat kita berada di mana. Kalau kita berada di masjid, imam kena meringkaskan, meringankan. Apatah lagi kalau katakan selepas solat ada kuliah maghrib. Ini contoh. Kadang-kadang saya lihat pada jemaah sebahagian masjid tu,
Pak Imam kita kurang prihatin, kurang peka. Dah tahu kita lepas kuliah, lepas solat maghrib, kita ada kuliah hadis, ada kuliah tafsir. Kemudian Pak Imam pula lepas ketika solat, beliau solat dengan surah yang panjang ataupun tak panjang sangat pun. Masalahnya kadang-kadang lepas solat, beliau itu berzikir, berwirid dengan wirid yang panjang. Kalau beliau kat rumah, silakan. Kalau lepas kuliah tak ada, lepas solat tak ada kuliah, silakan dengan wirid-wirid yang panjang. Tetapi kalaulah lepas kuliah, lepas solat ada kuliah maghrib katakan, saya mohon mereka-mereka yang menjadi imam di masjid, ringkaskan solat. Dan selepas solat itu, ringkaskan zikrullah. Setakat baca, katakan nak baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, silakan. Kemudian contoh yang lain, kalau dia nak baca doa pun, ringkaskan 30 saat doa pun cukup. Maksudnya, jangan berjela-jela contohnya para jemaah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi kita sedang bincangkan apa yang Nabi SAW baca. Kalau tak ada kuliah, bolehlah kita panjangkan. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam pada itu Imam Nasa'i meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bi suratil A'raf. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat maghrib dibaca surah Al-A'raf. Ya, dengan membagikan bacaannya pada rakaat pertama dan kedua. Jadi surah Al-A'raf tu panjang, rakaat pertama Nabi membaca setengah, rakaat kedua Nabi membaca setengah. Bukan surah yang ringkas. Maksudnya Nabi SAW kadang-kadang membaca surah yang panjang. Ini contoh para jemaah. Jadi katakan, kita ni kalau sekiranya memandangkan kita berada di rumah sekarang ini, solat Zuhur dan Asar, boleh kita ikut sebahagian sunah-sunah Nabi SAW dalam membaca surah-surah yang panjang. Oleh yang demikian, membaca sesuatu ayat atau hanya surah-surah pendek secara berterusan adalah bercanggah dengan sunnah. Kerana ia hanyalah perbuatan Marwan bin Al-Hakam. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah kalau sekiranya kita melazimi solat maghrib katakan every day, sentiasa. Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, inna a'tainakal kautsar. Ini bercanggah dengan sunnah lah. Ini contoh. Namun, seperti mana yang saya sebutkan dalam bab-bab yang lalu, tapi Ustaz, apa boleh buat? Saya cuma hafal 3 surah, 4 surah ni saja Ustaz. Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, inna a'tainakal kautsar. Kalau itu halnya, silakan. Cuma kau dapat usahakanlah untuk dapat menghafal surah-surah yang lebih panjang. Katakan li'ila fi Quraisy atau alam nashrah laka sadrak atau surah Ad-Duha atau surah Al-A'la sabbihisma rabbikal a'la atau surah Al-Ghashiyah hal ataka hadithul ghashiyah atau surah amma yatasaalun 'anil naba'il azim, surah An-Naba. Ini contoh para jemaah. Baik, kita sedang bincangkan bagi mereka-mereka yang baru join kita ini, kita sedang bincangkan kitab Fiqh Sunnah dan kita sekarang sedang bincangkan di muka surat 356. Baik, bab seterusnya, bacaan surah ketika solat Isyak. Baik, solat Isyak apa pula Nabi SAW baca? Ketika mengerjakan solat Isyak, Nabi SAW membaca kadang-kala surah At-Tin, Wattini wazzaituni waturi sinin. Malah terkadang baginda juga memberi kesempatan kepada Mu'adz untuk membaca surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha atau surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la atau surah Al-Lail, wal laili idza saja dan sebagainya. Beliau juga pernah menyangkal Mu'adz ketika membaca surah Al-Baqarah, iaitu setelah melakukan solat bersama Nabi. Pada suatu ketika Mu'adz mendatangi Bani Amr bin Auf dan mengulangi solatnya bersama mereka sebagai imam. Meskipun malam sudah larut, namun Mu'adz tetap membaca surah Al-Baqarah. Itulah sebabnya Nabi SAW mencelanya. Apakah kamu nak menjadikan tukang fitnah, wahai Mu'adz?
Para ulama berpegang teguh dengan ucapan Nabi SAW tersebut tanpa memperhatikan situasi sebelum atau sesudahnya yang menjadi latar belakang kepada Nabi SAW pada ketika itu. Jadi solat isyak macam mana pula? Kalau katakan kita tak ada program, kat masjid sebenarnya tak ada apa-apa majlis. Solat maghrib itu kita boleh lamakan. Contoh. Kemudian solat isyak kita ringkaskan. Ringkaskan bukan inna ataina, kita pendekkan sikit. Pendekkan berarti surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini contohlah. Jadi maksudnya kalau kita secara umum kita boleh ringkaskan sedikit isyak kalau kita berada di rumah, kalau kita berada di rumah di luar bulan Ramadan katakan maghrib kita boleh panjangkan kerana lepas maghrib kita boleh duduk wirid, kemudian tunggu isyak, kemudian isyak kita ringkaskan kerana lepas isyak tu ada yang nak solat witir silakan, lepas tu nak rehat atau nak beradu dan sebagainya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara atau surah-surah yang pernah Nabi SAW membaca pada solat-solat baginda. Baik, memandangkan kita sedang bincangkan disunatkan membaca surah-surah, contoh-contoh surah yang dibacanya, apakah pula surah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika solat Jumaat? Baik, ketika solat Jumaat kita baca surah apa? Kalau kita tengok kat masjid, jemaah lelaki ya, imam selalu baca surah apa? Kita katakan imam selalu baca Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama. Rakaat kedua, hal ataka hadithul ghashiyah, surah al-ghashiyah kan? Baik, kita renungkan. Ketika solat Jumaat, Nabi SAW biasa membaca surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun atau surah Al-Ghashiyah secara penuh. Rasulullah SAW tidak pernah membaca akhir dan surah tersebut, iaitu bermula ya ayyuhalladzina amanu sehingga selesai. Malah orang yang melakukannya adalah bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi maksudnya apa? Nabi SAW kadang-kala membaca surah Al-Munafiqun atau surah Al-Jumu'ah. Dan kalau Nabi SAW membaca surah Al-Jumu'ah itu daripada mula. Nabi tak baca maksudnya mengambil ayat yang terakhir ataupun ayat sebahagian daripada ayat yang seringkali kita baca ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Nabi tak baca surah sedemikian, tapi Nabi baca surah yang penuh. Cuma ikut konteks kita hari ini memandangkan terutama sekali orang Singapura, kita ni kadang-kala ataupun sering kali lah selalunya hari Jumaat tu kita kerja. Jadi memandangkan kita bekerja, tak salahlah imam untuk meringkaskan sedikit solat kerana mengenangkan ada sebahagian jemaah kita yang perlu rush semula untuk pergi menunaikan tunaikan tanggungjawab pekerjaan dan sebagainya. Baik. Cuma dalam masalah ini para jemaah, seperti mana saya sebutkan, yang penting adalah selepas suratul Fatihah, kita disunatkan membaca surah selepas suratul Fatihah pada dua rakaat pertama. Kalau sekiranya kita tunaikan solat subuh, solat Jumaat, solat yang dua rakaat, berarti solat pertama, rakaat pertama dan rakaat kedua, kita membaca surah. Kalau kita tunaikan solat maghrib dan isyak yang ada 3 atau 4 rakaat, kita hanya disunatkan membaca surah pada 2 rakaat pertama. Demikian. Dalam bab ini juga bukan diwajibkan solat Jumaat mesti membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Tidak. Bukan diwajibkan solat Jumaat rakaat kedua kena baca hal ataka hadithul ghashiyah. Pun bukan. Kenapa saya sebutkan demikian? Kerana kadang-kala ada sebagian jemaah ni, mereka tengok imam. Ni hari imam baca surah apa? Solat Jumaat. Oh, imam baca surah lain. Ada jemaah tu pernah sampai menegur imam. Imam, kenapa awak tak baca surah Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la? Kenapa tak baca surah Al-Ghashiyah? Mereka menyangka mesti wajib membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama dan hal ataka hadithul ghashiyah pada rakaat kedua. Baik, kita sambung perbincangan.
di muka surat 357. Bacaan surah dalam solat 2 hari raya. Baik. Ketika mengerjakan solat hari raya, ada kalanya Nabi SAW membaca surah Qaf dan surah Al-Insyiqaq secara penuh. Dan ada kalanya baginda membaca surah Al-Hasyr dan surah Al-Ghashiyah. Ini merupakan sunnah yang sentiasa dilakukan oleh Nabi SAW sehinggalah baginda meninggal dunia. Dan tiada satu dalil pun yang memansuhkannya. Inilah yang menjadi amalan para khulafaur rasyidin selepas kewafatan Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca surah Al-Baqarah ketika mengerjakan solat subuh dan memberi salam pada saat matahari menjelang terbit. Para sahabat bertanya, wahai khalifah Rasulullah, matahari telah hampir terbit. Abu Bakar menjawab, walaupun dia terbit, tetapi kita tidak dianggap sebagai orang yang melalaikan solat. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu ketika mengerjakan solat subuh, baginda membaca surah Yusuf, surah An-Nahl, surah Hud, surah Bani Israel dan lain-lain. Sekiranya bacaan Nabi SAW yang panjang itu telah dimansuh dan dihapuskan, tentulah perkara ini diketahui oleh para sahabat termasuk khulafaur rasyidin, di samping mendapat kritikan para ulama. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya daripada Jabir bin Samurah bahawasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajar surah Al-Qaf wal Qur'anil Majid wa kanat salatuhu ba'da tahfifiha. Nabi SAW biasa membaca surah Qaf, sedangkan solat yang dilakukan sesudah itu dipersingkatkan. Maksud ungkapan sesudah itu adalah mengerjakan surat subuh. Dengan arti kata yang lain, Nabi SAW biasanya lebih memanjangkan solat subuh berbandingkan solat-solat lainnya, sehingga solat-solat itu lebih singkat. Dalilnya adalah perkataan Ummu Al-Fadl ketika itu mendengar Ibnu Abbas membaca surah Al-Mursalat ketika dalam solatnya. Ummu Al-Fadl berkata, wahai anakku, bacaanmu ini telah mengingatkan diriku kepada suatu kenangan di mana dia merupakan surah yang terakhir kali aku dengar daripada Nabi SAW ketika baginda membaca pada solat maghrib. Nabi SAW pun menjelaskan, sesiapa saja antara kamu yang menjadi imam kepada kaum muslimin, maka ringankanlah bacaannya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita di sini adalah untuk kita lihat bagaimana para khulafaur rasyidin, bagaimana para sahabat Nabi SAW membaca ketika solat. Jadi mereka membaca surah-surah yang panjang, seberapa yang termampu. Seperti yang saya sebutkan, kalaulah contoh hari cuti, solat subuh kita panjangkan, lamakan, panjangkan solat subuh. Tapi Ustaz, saya tak faham, tak hafal surah-surah yang panjang. Baik, kalau tak hafal surah-surah yang panjang, kita baca surah-surah yang pendek. Tapi tak semestinya kita baca satu surah, kita boleh membaca beberapa surah. Contoh, kita baca rakaat pertama, surah Ad-Duha. Lepas tu surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Lepas tu kalau kita nak Wat-Tini Waz-Zaitun. Kemudian kita baca 4-5 surah, diperbolehkan. Atau kita baca surah Alhaakumut Takatsur. Kemudian kita baca surah Wailul likulli humazatil lumazah. Lepas tu surah Wal Asr. Kemudian surah surah Al-Lail, surah Al-Quraisy. Maksudnya 5 surah sekaligus. Pasal apa? Itu yang kita termampu. Dan kita nak panjangkan solat subuh. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau dapat, kita kalau mampu, kita panjangkanlah solat subuh. Itulah bab seterusnya di muka surat 360. Penulis mengatakan memperpanjangkan rakaat pertama pada solat subuh. Nabi SAW selalunya memanjangkan rakaat pertama berbanding pada rakaat kedua ketika mengerjakan solat subuh. Demikian juga dengan solat-solat lainnya. Jadi perkara ini telah kita bincangkan. Kalau mampu, kalau dapat, rakaat pertama kita panjangkan dibandingkan dengan rakaat kedua. Dalam apa juga surah, dalam apa juga solat.
Ya. Tapi kita kena ikut urutan lah. Sebaiknya urutan itu maksudnya surah yang dahulu didahulukan. Kalau kita baca satu surah, kemudian kebetulan surah itu pendek, tak mengapa. Tetapi maksudnya kita ikut urutan, pada masa yang sama kita kalau dapat panjangkan rakaat pertama. Jadi kalau surah itu pendek, kita boleh baca dua surah. Contoh, dua surah. Contohlah kita nak tunaikan solat subuh. Kita tak hafal surah-surah yang panjang. Jadi kebetulan kita lazimkan setiap hari kita baca surah-surah yang ringkas. Kemudian hari ini tiba waktu inna a'tainakal kautsar. Jadi rakaat pertama takkan nak baca inna a'tainakal kautsar. Jadi kita baca inna a'tainakal kautsar, kita sambung dengan qul ya ayyuhal kafirun. Boleh. Rakaat kedua kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Demikian para jemaah. Seperti mana saya tekankan sekali lagi, diperbolehkan kita baca satu surah yang pendek sahaja. Diperbolehkan kita mencantumkan surah-surah itu. Diperbolehkan satu surah tu kita ulangi 2-3 kali, 5 kali. Kalau kita cuma hafal inna a'taina, kita baca 10 kali pada rakaat pertama pun diperbolehkan. Cuma kita usahakan untuk hafalkan juga dengan surah-surah yang lain. Ini disebabkan solat subuh. Jadi maksudnya solat subuh itu dipanjangkan sedikit dan rakaat pertama dipanjangkan daripada rakaat kedua. Ini disebabkan solat subuh disaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya. Ada juga sebahagian ulama yang mengemukakan alasan bahawa solat subuh disaksikan oleh malaikat yang bertugas pada waktu malam dan waktu siang. Kedua-dua pendapat ini berlandaskan kepada turunnya para malaikat tersebut sama berkekalan di bumi sehingga berakhirnya solat subuh atau hingga terbit fajar. Kedua-dua kemungkinan itu sama-sama mempunyai dalil dan alasan yang kuat. Di samping itu, alasan lain mengapa solat subuh harus dipanjangkan berbandingkan dengan solat-solat yang lain kerana jumlah bilangan rakaatnya paling sedikit. Demikianlah para jemaah. Jadi dia setakat 2 rakaat kalau dapat kita memanjangkan sedikit bacaan solat subuh. Demikianlah secara ringkas. Memenangkan masa dan sebagainya, kita ringkaskan perbincangan. Bab seterusnya, tajuk seterusnya. Cara Nabi SAW membaca surah. Baik. Dalam kita membaca surah itu, afdalnya kalau kita baca, kita jangan kelang kabutlah. Kita baca dengan sempurna. Saya ingin tekankan di sini juga. Terutama sekali, saya sering kali lihat, kadang-kadang kita bezakan dalam bacaan solat itu, antara solat fardu dengan solat sunat, sebagai contoh solat tarawih. Solat tarawih kita tend untuk baca dengan terlalu pantas. Jangan terlalu pantas. Ataupun kita terlalu pantas rukuk dan sujudnya. Jangan. Kita nikmati solat tarawih tadi. Seperti mana dalam ceramah-ceramah saya yang lain. Maksudnya kalau dapat, kalau kita mampu, solat dengan sempurna. Tak perlu buat 20 rakaat kalau tak sempat. Kita buat 8 rakaat dengan sempurna, lebih afdal, lebih baik daripada kita buat 20 rakaat dengan keadaan kelang kabut yang kurang khusyuknya. Dan dalam sunnahnya, kalau kita membaca surah itu, kalau barang siapa yang memahamilah maksud ayat-ayat Al-Quran, kalau kita sedang bertilawah, kalau kita jumpa ayat tentang syurga, kita doa, ya Allah ya Tuhan ku, Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Katakan, ya Allah golongkan aku bersama golongan ahlul jannah. Allahumma adkhilni jannah. Masukkan aku ke dalam syurga. Kalau kita baca tentang azab api neraka, kita baca Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah selamatkanlah aku daripada azab neraka. Contoh. Jadi setiap kali datang ayat baik, rahmat, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat azab, kita mohon perlindungan Allah. Itu sunnahnya kalau dapat. Menurut Ibnul Qayyim, Nabi SAW membaca surah-surah Al-Quran dalam solat dengan tertil. Beliau berhenti pada setiap ayat sambil memanjangkan suaranya. Jadi Nabi SAW membaca tertil, tak kelang kabut. Itu yang kau dapat kita lakukan. Baik. Jadi kita habiskan perbincangan kita di sini agar kita dapat sambung perbincangan kita pada pertemuan akan datang. Beberapa perkara yang harus kita lihat. Perkara-perkara yang disunatkan ketika membaca Al-Quran. Penulis mengatakan, memandangkan kita sedang bincangkan perkara ini, disunatkan membaca Al-Quran dengan suara merdu dan indah didengar. Dalam satu hadis disebutkan bahawasanya
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu aswatakum bil Quran, hiasilah suaramu ketika membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak membaikkan, memerdukan suaranya ketika membaca Al-Quran. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita membaca Al-Quran, jangan kita kelang kabut. Begitu juga dalam keadaan kita nak bertilawah ke, dalam keadaan kita nak mengkhatamkan Quran ketika bulan Ramadan, jangan kelang kabut. Kita nak kelang kabut mengkhatamkan Quran hingga kita hilangkan tajwidnya, kita hilangkan kenikmatannya, jangan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu 'ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishaw. Apa dapat? Jadi maksudnya kalau dapat kita baca dengan sempurna, slowly, ya. Moga-moga kita dapat khatam dalam keadaan sempurna, insya-Allah. Baik, dalam hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik suara adalah suara seorang membaca Al-Quran. Apabila kamu mendengarnya, maka mengira bahawasanya dia adalah seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ke surat 362, tiada satu pun yang lebih didengarkan oleh Allah berbanding suara merdu seorang nabi yang memerdukan suaranya ketika membaca Al-Quran. Demikian. Jadi kalau dapat kita baca dengan sempurna, dengan tartil, tidak kelang kabut. Kita merdukan bacaan, baikkan bacaan, cuma jaga satu perkara. Apa dia? Niat kita jaga. Innamal a'malu binniyat. Penting untuk kita jaga niat kita. Terutama sekali para imam. Imam perlu membaikkan bacaan supaya jemaah di belakang rasa nikmat, khusyuk mendirikan solat. Cuma ketika baca tu kena mujahadah betul-betul. Jangan ketika baca, sedap bacaan aku ni. Oh, orang mesti puji bacaan aku ni. Oh, hebat bacaan aku ni. Macam imam kat Masjidil Haram gitu. Nas'allallahu salam wal afiyah. Jangan sedemikian kerana bimbang-bimbang solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahadah, jihad seorang imam, kena baca dengan baik tetapi ikhlaskan bacaan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik oleh imam kat masjid, imam kat rumah, kita nak baca kat rumah, baikkan bacaan tetapi mujahadah, jangan ada perasaan ujub, sum'ah, bangga, riak, jangan. Bimbang-bimbang amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah. Muka surat 362, Imam Nawawi berkata, setiap orang yang membaca Al-Quran ketika dalam solat atau pada waktu lainnya, apabila membaca ayat rahmah, disunatkan mohon kurnia kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, apabila membaca ayat azab, disunatkan supaya berlindung kepadanya daripada siksa api neraka, kejahatan atau perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ini seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran tentang syurga, Allah SWT terangkan tentang syurga, khalidina fiha, ataupun tentang syurga jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, syurga yang di bawah di dalamnya ada sungai-sungai. Kalau dapat kita berdoa, Allahumma ij'alni min ahlil jannah, ya Allah golongkan aku bersama golongan ahlul jannah. Maksudnya begitu. Kalau kita tak faham bahasa Arab, kita baca tentang syurga, kita baca doa, ya Allah golongkanlah aku bersama golongan orang-orang yang kau masukkan ke dalam syurga. Ataupun kalau kita baca ayat radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah, Allah Ta'ala redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Terus kita doa, ya Allah ya Tuhanku, golongkanlah aku bersama golongan orang-orang yang kau redai. Contoh. Jadi apabila kita baca Quran itu, datang surah ayat tentang nikmat, kita berdoa pada Allah, mohon rahmat Allah, mohon digolongkan bersama golongan orang-orang yang masuk ke dalam syurga, seperti mana saya sebutkan tadi. Jadi Imam Nawawi sebutkan di sini,
Kalau masuk ayat tentang neraka, kita mohon perlindungan Allah daripada neraka. Sebaliknya, apabila membaca ayat azab, disunatkan supaya berlindung kepadanya dari siksa api neraka, kejahatan atau perkara-perkara yang tidak diinginkan. Seperti membaca doa, Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah wal afiyah. Contoh. Atau kita baca terus, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Takut. Mohon. Jadi kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku mohon kesejahteraan kepadamu ya Allah. Atau doa-doa lain yang seumpama dengannya. Jika seseorang itu membaca ayat tanzih, yakni yang menyatakan kesucian Allah, dia dikehendaki turut mensucikannya dengan membaca subhanallah. Contoh, ayat dimulakan dengan sabbihisma rabbikal a'la, telah bertasbih kepada Allah, ataupun sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah bertasbih kepada Allah apa juga yang ada di langit dan di bumi. Kita baca ayat itu, terus kita tasbih. Subhanallah. Maksudnya demikian para jemaah. Jadi ini contoh sunnahnya. Tata cara kita membaca Al-Quran, bahkan di dalam solat atau di luar solat. Baik. Perkara yang terakhir di sini, sebelum kita menutup majlis kita, telah diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu katanya, "Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam aku mengerjakan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda memulakan bacaannya dengan surah Al-Baqarah." Baik. Jadi Huzaifah ini tunaikan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tunaikan solat bersama Nabi, solat malam, solat qiyamul lail. Tiba-tiba Nabi masuk, Nabi mulakan dengan surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Subhanallah. Jadi agak-agak macam mana ni? Surah Al-Baqarah, bila Nabi akan berhenti? Ayat ke-5 ke? Ayat ke-10 ke? Jadi Nabi mulakan dengan surah Al-Baqarah, lalu aku berkata dalam hati, mesti baginda tentu akan rukuk selepas membaca 100 ayat. Jadi agak-agak, ni mesti Nabi rukuk selepas 100 ayat lah. Terpaksa stay tu pasal dah tunaikan solat bersama Nabi. Namun baginda ternyata meneruskan bacaannya dalam fikiranku. Tapi selepas 100 ayat Nabi sambung lagi. Oh, berarti salah. 100 ayat Nabi tak stop. Nabi sambung. Maka dalam hati pula mungkin Nabi berhenti pada ayat ke-200 mungkin. Beliau kemudian membaca ke semua surah itu dalam satu rakaat. Demikianlah beliau terus membaca, aku fikir beliau akan rukuk. Ternyata beliau meneruskan bacaan dengan permulaan surah Al-Imran. Jadi selepas surah Al-Baqarah, Nabi yang sahabat ini Huzaifah ni sangkakan okeylah, apa boleh buat, nak kena habiskan, mungkin Nabi habiskan sampai surah Al-Baqarah habislah, stop. Ternyata selepas habis surah Al-Baqarah, Nabi sambung surah Ali Imran. Subhanallah, itulah Nabi membaca dalam solat waktu malam. Meneruskan bacaan dengan surah permulaan surah Ali Imran. Selepas itu baginda membaca surah An-Nisa dan baginda membaca dengan suara lambat, bukan kelang kabut. Bahkan setiap kali membaca ayat tasbih, baginda akan bertasbih. Setiap kali membaca ayat mengandungi doa, baginda juga membaca doa. Setiap kali membaca ayat perlindungan, baginda mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana pertama sekali panjangnya Nabi SAW berqiyamul lail dan bacaan dengan sempurna. Dan dalam perbincangan kita ini adalah setiap kali datangnya ayat tasbih, kita disunatkan bertasbih. Ayat tentang permohonan, kita bermohon pada Allah. Contoh ketika kita baca ayat-ayat doa, kita pun amin dan sebagainya. Tambah Imam Nawawi lagi. Sahabat-sahabat kami, ashabuna berkata, disunatkan membaca tasbih, doa dan isti'adzah bagi seseorang yang membaca Al-Quran, sama ada ketika dalam solat maupun tidak. Sama ada imam, makmum maupun mengerjakan solat dengan sendirian. Sebab dia merupakan doa dan menganggap sama seperti membaca amin. Baik, pertama. Kedua, disunatkan bagi seseorang membaca Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maksudnya ketika membaca surah At-Tin.
Surah At-Tin, wattini wazaituni waturi sinin. Pada akhir surah itu Allah SWT berfirman, alaisallahu biahkamil hakimin. Apa maksud alaisallahu biahkamil hakimin? Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Jadi apabila kita baca surah Tin tu, At-Tin, di akhir surah tu Allah Taala bertanya, alaisallahu biahkamil hakimin. Terus kita takkan Allahu Akbar. Tak, jawab dulu soalan Allah. Allah Taala bertanya, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Paling ringkas jawapannya adalah bala, bahkan. Ini contoh. Jadi kalau kita baca surah At-Tin, in wattini wazaituni waturi sinin, di akhir surah itu alaisallahu biahkamil hakimin, kita disunatkan jawab minimum bala. Bala maksudnya bahkan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita nak sempurna, kita sebutkan bala wa ana dzalika minasyahidin. Bala wa ana dzalika minasyahidin. Maksudnya bahkan ya Allah, wa ana dzalika minasyahidin, dan aku atas perkara itu menjadi syahid. Menjadi syahid itu menjadi saksi. Maksudnya Allah Taala bertanya kan, alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu sebaik-baik hukum? Bala wa ana dzalika minasyahidin. Bahkan ya Allah, aku menjadi saksi ke atas perkara itu. Maksudnya aku menjadi saksi, engkaulah sebaik-baik, engkaulah yang maha sebaik-baik hakim. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita disunatkan menyahutnya dengan bacaan bala atau bala wa ana dzalika minasyahidin. Maksudnya benar aku menjadi saksi mengenai perkara itu. Dan contoh yang lain, sekiranya kita membaca alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta, yang bermaksud bukankah dia yang maha berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati? Jawapannya bala. Bala tu maksudnya bahkan. Jadi kalau kita dapat soalan yang Allah Ta'ala tanya negatively, ya, bukankah demikian? Bahkan. Kita tak cakap ya lah, tapi kita kata bahkan. Bala. Ataupun kita boleh sebutkan bala ashhad. Bahkan aku menjadi saksi. Apabila seseorang itu membaca fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, berita manakah lagi yang mereka akan percaya selain itu? Surah Al-Mursalat ayat ke-50, hendaklah dijawab amantu billah, aku beriman kepada Allah. Contoh. Selanjutnya apabila seseorang itu membaca sabbihisma rabbikal a'la, bacalah tasbih untuk menyebut nama Tuhanmu yang tinggi, maka dia disebutkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, dan sebagainya para jemaah yang dirahmati Allah. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Memandangkan masa, kita henti di sini. InsyaAllah perbincangan kita hari ini adalah mengenai surah-surah yang kita disunatkan membacanya. Kita disunatkan membaca apa juga surah selepas membaca suratul Fatihah pada solat fardu atau pada solat sunat. Namun digalakkan untuk kita memanjangkan pada solat-solat tertentu. Pada solat subuh katakan dan sebagainya. Dan apabila kita katakan kita meringkaskan solat itu, bukanlah kita setakat hari-hari membaca inna a'tainakal kautsar atau surah-surah yang terpendek, tetapi bahkan kalau kita mampu, cubalah membaca surah-surah yang panjang seperti yang saya sebutkan. Kalau tak mampu, kita cuba menghafal surah-surah yang lain agar dapat menjadi bekalan amalan untuk solat-solat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini dalam membincangkan kitab Fiqh Sunnah dalam bab perkara-perkara ini yang disunatkan membaca ketika selepas membaca suratul Fatihah. Pada minggu hadapan insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan. Sebenarnya perbincangan kita ini adalah kita sedang bincangkan perkara-perkara yang disunatkan dalam solat. Jadi perkara-perkara yang disunatkan dalam solat adalah membaca surah selepas Fatihah. Selepas tu kita nak lihat apakah doa-doa atau zikir yang disunatkan ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud.
perkara-perkara yang lain yang disunatkan kita akan kupaskan bersama dalam pertemuan kita akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah, sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang seperti biasa kalau di masjid, saya beri peluang, maka di sini juga saya beri peluang. Kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita kongsikan atau kemukakan, boleh kita bincangkan bersama. Jadi siapa yang ada pertanyaan, kita boleh type di ruangan komen itu. Sebelum saya tutup live kita ini, kita boleh adakan soal jawab, silakan. Silakan para jemaah, siapa yang ada. Harap jangan WhatsApp saya pasal handphone saya tak ada bersama saya, tengah charge ya. Jadi tadi saya nampak salam daripada Puan Siti Rogia Sarip, Waalaikumsalam. Nur Hayati Abdul Jalil, Waalaikumsalam. Haji Yaakob Bahrom, Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Good morning, Alhamdulillah speaking ya. Mala Badilia, Alhamdulillah, syukran jazilah. Barakallahu fikum. Tembikai merah, ada tembikai merah di sini. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Jaria Soib. Thank you. Apa tu hot ya. OT itu apa? Overtime agaknya ya. Samsuri Hashim, alhamdulillah, saya nampak di sini. Nur Kia Zaini, Waalaikumsalam. Puan Safura Said, terima kasih, ingatkan muka surat berapa. Jumaat Yusuf, Waalaikumsalam. Norita Agam, alhamdulillah, Norita Agam. Jaria sore, Puan Hawa Ahmad. Kuliah berterusan seperti biasa sehingga Syawal, insya-Allah kelas kita sambung sepanjang bulan Ramadan insya-Allah. Kemudian Puan Jaria sore Ralima Marzuki, alhamdulillah. Ada soalan tak di sini? Kalau kita ada soalan, kita boleh kupaskan bersama, bincangkan bersama. Sama ada soalan daripada apa perbincangan kita atau soalan umum. Silakan pada jemaah kalau sesiapa ada soalan. Ada tak teman-teman kita yang daripada luar Masjid Kasim, atau ada tak daripada saya lihat sebahagian teman-teman kita daripada Malaysia pun ada join grup kita ya. Baik, siapa ada soalan silakan. Teman kita beritahu Puan Zayana Punari daripada Jemaah Masyarakat Syafa'ah. Alhamdulillah. Begitu juga dengan surah Al-Rahman, kita mesti baca bala. Jadi bala tu bahkan. Jadi kalau kita pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dapat seperti mana kita amalkan, kalau kita membaca tasbih, maka kita baca tasbih dan sebagainya. Bahkan kalau kita baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan nama Allah. Jadi hendaklah kita selepas baca surah tersebut kita baca subhanallah, alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, subhanallah, astaghfirullah. Kita bertasbih pada Allah dan mohon pengampunan Allah. Itu berdasarkan apa yang ayat tersebut menyuruhnya. Jadi Puan Sharifah radhiyallahu anha, alhamdulillah. Puan Saima Kasim, alhamdulillah. Puan Ramlima Marzuki, apakah kita baca bala dengan suara yang kuat atau dalam hati? Kita baca dalam hati. Jadi kalau kita solat, apatah lagi kalau kita jadi imam, kita jangan baca zikir-zikir tadi terlalu kuatlah. Kalau kita baca terlalu kuat, contoh Sabbihisma rabbikal a'la, subhan rabbiyal a'la, nanti jemaah pening. Ini ayat Quran ke tak? Jadi ketika kita nak sahut suruhan Allah tadi atau zikrullah tadi, kita baca dalam hati. Kecuali kalau kita memang baca Quran sendirian, tak ada masalah. Kalau Allah SWT menyebutkan tentang nikmat syurga, kita boleh stop seketika, kita boleh baca ya Allah Tuhanku, golongkan aku bersama golongan ahli syurga. Demikian. Kita baca ayat tentang azab api neraka, Allah Ta'ala sebutkan tentang azab, maka kita stop kat situ, ya Allah selamatkanlah aku daripada azab api neraka. Boleh demikian. Kalau kita boleh bahasa Arab, kita baca doa dalam bahasa Arab. Tak faham bahasa Arab, kita boleh baca doa dalam bahasa Melayu. Ada soalan silakan. Jadi kita boleh sambut dalam hati, boleh, betul. Ya, apakah baik Ramlima Marzuki, tasbih dengan suara diperbolehkan, ya. Habis kalau kita contoh kita baca surah Al-A'la sendirian, Sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah, alladzi khalaqa fasawwa. Jadi kalau kita baca sendirian, kita boleh jawab sendiri
dan kalau kita nak sebutkan juga diperbolehkan. Kerana kita tahu itu bukan Al-Quran, itu kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan Sharifah Radhia, soalan kita sambut baca dalam hati. Ya, betul. Diperbolehkan. Puan Aisyah Rahman, Ustaz tanya tentang asnaf zakat. Silakan harta. Kalau kita ada keluarga terdekat yang betul perlu, patutkah kita berikan mereka dahulu? Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau seseorang itu ada keluarga terdekat dan dia ada duit zakat, afdalnya dia utamakan keluarga terdekat dahulu. Barang siapa memberi zakat kepada keluarga terdekat dapat 2 jenis pahala. Barang siapa memberi zakat kepada asnaf yang lain seperti biasa yang dia tak kenal, dia dapat 1 jenis pahala. 1 jenis pahala berarti dapat pahala zakat. Akan tetapi kalau sekiranya dia ada keluarga terdekat, katakan abang dia, kakak dia, ipar dia, kaum kerabat dia, sepupu dia, tergolong dalam golongan orang-orang yang miskin. Kebetulan ada hutang, kebetulan sakit ginjal, kebetulan buang kerja dan sebagainya. Jadi dia ada duit zakat, utamakan berikan kepada keluarga terdekat tadi. Dia dapat 2 jenis pahala. Apakah 2 jenis pahala? Pertama, pahala zakat. Kedua, pahala mempereratkan tali silaturahmi. Kenapa? Apabila dia beri zakat kepada kaum kerabatnya, maka kaum kerabatnya makin kukuh ikatan kekeluargaan. Apatah lagi kita orang Singapura kadang-kala jarang berhubung. Jadi semua sibuk. Kadang-kala setahun sekali baru jumpa. Tahun ni mungkin tahun tak sekali jumpa. Jadi ketika begini, kadang-kala semua buat hal masing-masing. Tiba kemudian dia ada duit ekstra, ada duit zakat, dia telefon, Kak Lima, saya ada kebetulan ada duit zakat ni. Boleh Kak Lima kasih PayPal ke, Paylah Kak Lima ke? Oh, Alhamdulillah, terima kasih lah. Ingat juga awak pada saya. Contoh, dia akan pereratkan tali silaturahmi. Ikatan kekeluargaan yang dah jauh, hampir terputus tu, jadi dipereratkan. Dapat 2 jenis pahala kalau kita berikan zakat kepada kaum kerabat kita. Maka atas dasar demikian, utamakan kaum kerabat sebelum orang-orang tak kita kenali. Baik, mana kita, okey baik, demikianlah Puan Aisyah Rahman, kemudian Sharifah Radhia, lebih senang bila jadi makmum, silakan. Mohon doa selepas kun fayakun. Boleh Ustaz? Kun fayakun. Baik, selepas kita membaca, ketika membaca surah Yasin, jadi Allah SWT berfirman, apabila Allah Ta'ala ingin melakukan sesuatu, Allah Ta'ala hanya sebutkan kun fayakun. Apa maksud kun fayakun? Kun tu jadilah, maka jadilah. Jadi kita, kalau kita nak baca doa, kita boleh baca nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya Allah, aku mohon keselamatan dan kesejahteraan. Kerana kita takut akan azab kalau berlaku. Ustaz, kalau ada qada solat fardu, boleh ke solat sunat tarawih? Terima kasih. Baik, ini soalan yang terakhir kerana soalan ini agak panjang. Daripada dulu saya ada beberapa jemaah yang bertanya soalan ini. InsyaAllah soalan ini akan saya buat satu soalan khas dalam dakwah.sg lah ya. Secara ringkas, kalau kita ada solat qada, kita tetap boleh solat tarawih. Ya. Soalan ini baik sangat kerana banyak orang bertanya, tetapi memandangkan masa kerana kita dah 1 jam dah di sini, soalan ni perlu at least 10 minit untuk kita kupaskan. Saya akan jawab soalan ni dalam ruangan, dalam grup, dalam Facebook dakwah.sg. Kalau di antara kita belum ikuti, belum follow dakwah.sg, saya sarankan lepas ni search dakwah DAKWH.sg dan kita ikut. Di sana kita akan buat, saya dan teman-teman yang lain akan buat video-video yang ringkas, 5 minit, 10 minit video untuk kupaskan topik-topik tertentu. Jadi insyaAllah saya akan jawab, saya akan buat video untuk menjawab soalan Puan Sabaria Muhammad Atan, insyaAllah. Terima kasih kerana soalan itu, kita akan jawab dalam dakwah.sg nanti. Tetapi secara ringkas untuk hari ini, jawapannya diperbolehkan. Ustaz, kenapa diperbolehkan? Orang kata hutang solat fardu itu wajib, solat tarawih sunat. Mana boleh kita tunaikan sunat sedangkan kita ada hutang yang wajib? Jawapannya, lihat
dakwah.sg nanti dalam sehari dua saya akan jawab dengan panjang lebar insya-Allah. Baik, memandangkan waktu kita dah lebih daripada 1 jam di sini, kita henti pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan untuk kuliah Masjid Qasim. Tetapi besok insyaAllah kita ada kuliah di Masjid Asy-Syafa'ah. Ustaz Syahid dah confirmkan untuk kita buat live. Jadi besok juga kita akan buat live. Saya tak tahu platform, kemungkinan platform kita gunakan platform Masjid Asy-Syakirin insyaAllah pada jam 9.30 insyaAllah. Sebelum tutup, Ustaz confirm boleh solat qada fardu selepas waktu-waktu yang tidak bolehkan solat. Seperti selepas solat subuh atau selepas solat asar. Betul. Ini kau buat solat-solat fardu lama-lama. Baik. Untuk solat-solat fardu yang lama-lama. Inilah teman kita yang Puan Sabaria bertanya tadi. Jadi boleh tak solat fardu, kita ada hutang solat fardu, kemudian kita nak solat tarawih. Boleh ke tidak? Kalau kita solat fardu tu, yang hutang-hutang yang lama-lama boleh tak kita lakukan selepas solat subuh pada waktu yang dilarang? Sebab orang kata kita buat satu fardu, satu hutang, satu fardu, satu hutang. Tapi kalau lepas subuh, waktu itu dilarang. Lepas asar, waktu dilarang. Jawapan ni akan saya jawab di dakwah SG insyaAllah. Kerana biar kita dapat kongsikan kepada lebih ramai teman-teman kita insyaAllah. Kepada lebih ramai dengan teman-teman kita yang lain insyaAllah. Permohonan saya, selepas kita melihat video kita di sini ataupun kuliah di dakwah SG dan sebagainya, yang lebih penting adalah untuk kita kongsi bersama. Jadi moga-moga teman-teman yang lain yang tidak dapat hadir dapat ikuti bersama. Kalau kuliah ni 1 jam, kadang-kadang orang tak sabar nak tunggu 1 jam. Jadi itu yang masalahnya, orang tengok sekejap 1 minit mungkin dah stop, kecuali mereka-mereka yang istiqamah atau memang join keluar kita lain. Tapi kalau dakwah di SG itu, dakwah SG kalau kuliah ceramah ringkas 5 minit, 10 minit, kalau dapat kita kongsi, share bersama. Setiap kali kita share, orang dapat kemanfaatan, kita dapat pahala bersama insyaAllah. Baiklah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk soalan Puan Sharifah tadi, jawapannya akan saya berikan nanti sehari dua ni di dakwah SG. Namun jawapan ringkasnya, buat masa ni tak perlu solat dulu. Solat yang kita hutang tu ada 2 jenis. Satu yang kita tadi malam tinggal, once tadi malam kita tertinggal, hendaklah kita solat apabila kita tersadar daripada tidur. Kalau kita terlupa, hendaklah kita solat apabila kita teringat. Itu dia. Selain daripada itu, kita perbanyakkan solat-solat sunat. Jadi memandangkan waktu itu waktu yang dilarang, kita jangan solat sunat selepas solat fardu subuh dan fardu asar. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.